Okey. Ada maksud. Okey, Luqman. Okey. Suara saya jelas tak sebenarnya? Jelas. Okey. Okey, jadi kita akan mulakan, kita masuk ke bahagian struktur, masih lagi dalam tajuk kadar tindak balas. Okey, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama ni. Okey, yang pertama ni harapnya dah baca soalan semua sekali. Yang ni simple saja untuk soalan pertama ni, iaitu menulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. Jadi untuk menulis persamaan kimia, jadi kita tengok je lah dalam bahan ni apa yang terlibat. Allah. Saya buka kat sini, bila saya tukar skrin, awak pun jadi tertukar skrin. Selalu saya buka dekat Google tu. Tak apa. Okey. Okey. Jadi sama-sama boleh tengok siapa yang request masuk. Jadi yang pertama ni kita tengok berkenaan persamaan kimia ni. Ambil color merah sikit lah. Okay, kita tengok persamaan kimia bagi tindak balas ni, kita tengok bahan apa yang bertindak balas. Jadi kena baca betul-betul daripada soalan lah, iaitu tindak balas yang berlaku di antara kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik. Jadi kalsium karbonat, asid hidroklorik. Bila nak tulis formula hak mana-mana dulu pun boleh. Nak tulis kalsium karbonat dulu pun boleh. Nak tulis asid hidroklorik dulu pun boleh. Jadi boleh mana-mana pun. Okey, jadi kat sini saya cuba buat HCl dahululah. H. Allah, kenapa saya punya pen slow? Sat lah. Kenapa saya pergi kat sini lah. Okey, saya add senang kat sini. Okey, jadi HCl bertindak balas dengan CaCO3 akan menghasilkan, macam mana nak letak nak panah pula ni. Okey, itu untuk bahan tindak balas. Okey, dan dia akan jadi hasil tindak balasnya adalah Cl2 tambah gas karbon dioksida dan juga ada hasilnya H2O. Okey. Yang penting kat sini adalah kita tengok bilangan unsur-unsur yang ada di sebelah kiri dengan unsur yang ada di sebelah kanan tu sama. Okey. Oops. Sana. Boleh nak tukar dia punya subscript number. Okey, harap-harapnya awak faham lah. Boleh Boleh tak ni? Bahan-bahan yang bertindak balas ni. Okey, ni anak panah kat sini lah. Saya punya pen bergegar hari ni. Okey, HCl tambah kalsium karbonat, formula kalsium klorida 2 ni adalah 2 huruf kecil lah. Subscript number. No ion ni. Ada lagi. Tengok muka saya yang nampak ni. Okey. CaCO3 kalsium klorida dapat CO2 H2O. Okey, apa yang kurang dekat persamaan kimia yang ada ni? Okey, ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Yang ni saya imagine lah, nombor 3 ni awak dah buat subscript number, yang hak kecil kat bawah tu kalsium karbonat. CaCl2 pun 2 subscript number, CO2 pun subscript number, H2O pun subscript number. Tapi kalau dah betul semua tu, masih lagi tak dapat markah penuh. So apa lagi yang kurang kat sini? Yang kurang kat sini adalah mengimbangkan persamaan kimia, iaitu persamaan ni perlu diimbangkan. Apa yang perlu imbang? Cuba awak tengok. H yang di sebelah kiri ni ada 1, H yang di belah kanan ni ada 2, H2O. Maka yang di sebelah kiri ni pun kita kena jadikan dia 2, iaitu dengan cara kita letak 2 dekat formula tu. Allahu Akbar. Okey, kita letak 2 dekat depan tu. Okey, jadi 2 HCl.
Okey, jadi bila letak 2 kat situ, Cl dah jadi 2, Cl dekat belah kanan dah sememangnya 2. Yang tu imbang. Alhamdulillah. Ca belah kiri 1, Ca belah kanan 1. Alhamdulillah. C sebelah kiri 1, C belah kanan 1. Okey. O belah kiri 3, O belah kanan 2 dekat CO2 dan 1 dekat H2O. Jadi jumlah semua sekali adalah 3. Alhamdulillah. Barulah dapat markah penuh untuk 2. Okey. Yang ni soalan ni sebenarnya belum lagi tanya tentang kadar tindak balas persamaan kimia. Tajuk 3 lah. Okey. Yang seterusnya bagi soalan seterusnya barulah dia masuk betul-betul dekat kadar tindak balas. Okey. Soalan B1. Mengapa lengkung bagi graf kekal mendata selepas T saat? Cuba awak tengok dekat sini. Dia ada label dekat T saat ni. Tengok graf ni dah mendata. Mendata ni maksudnya tiada perubahan. Berkurang pun tidak, bertambah pun tidak. Jadi kenapa dia mendata selepas T saat? Jawapannya adalah tindak balas telah lengkap berlaku. Boleh tak tulis kat situ? Saya nak tulis kat sini ni, gegar saya punya ni. Tindak balas telah berlaku dengan lengkap. Okey. Itu jawapan dia. Sebab tu dia tak ada pertambahan. Dia dah mendata kat situ. Bertambah pun tidak, berkurang pun tidak. Okey, tindak balas telah berlaku dengan Allahu Akbar. Satu perkataan lagi. Tindak balas telah berlaku dengan lengkap. Kenapa dia hilang? Kena tarik. Okey, tindak balas telah berlaku dengan lengkap. Boleh Boleh tak? Respon. Okey. Ataupun ada mungkin pelajar yang nak jawab, okey, sebab kat sini kita tengok yang bertindak balas adalah kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okey, kalsium karbonat, asid hidroklorik. Cuma saya risaulah takut terbagi jawapan yang salah. Kalau dekat sini selalunya kalsium karbonat dia selalunya adalah bahan dalam bentuk pepejal dan selalunya diletakkan secara berlebihan. Okey, berlebihan. Maka yang menjadi bahan penghad adalah asid hidroklorik. Jadi boleh juga kalau awak tulis dekat bawah tu sebenarnya asid hidroklorik telah bertindak balas dengan lengkap. Ataupun semua asid hidroklorik telah bertindak balas dengan lengkap pun boleh juga kat situ sebenarnya. Okey, cuma dia akan jadi salah kalau pelajar ataupun calon tulis semua kalsium karbonat bertindak balas dengan lengkap. Yang tu jadi salah. Sebab selalunya kalsium karbonat akan tidak habis sebab diletakkan secara berlebihan. Okey? Jadi kalau kita rasa was-was, kita tulis tindak balas telah berlaku dengan lengkap. Okey. Jadi kalau nak buat catatan ayat kat tepi tu bolehlah. Ayat kedua kita tadi tu yang saya sebut tadi, semua asid hidroklorik telah bertindak balas dengan lengkap. Yang ni ada dalam soalan SPM hak 2020 yang kita marking tahun lepas. Okey, dia nak perkataan semua asid hidroklorik bertindak balas dengan lengkap. Dia nak perkataan lengkap tu. Kalau sekadar tindak balas telah berlaku, dia tak mau. Dia macam tak cukup lagi. Okey, dia nak perkataan bertindak balas dengan lengkap. Okey. Yang kedua, B2. Tentukan jisim kalsium karbonat yang tidak bertindak balas dalam eksperimen ini. Untuk nak cari jisim kalsium karbonat tak bertindak balas, kita tengok berapa banyak yang dia pakai sebenarnya. Yang dia pakai, tengok dekat soalan ada bagi 5 gram. Okey, 5 gram. Ini yang digunakan dan berlebihan. Yang asid pula adalah 100 cm padu 0.5. Maka untuk step yang pertama ni kita kena cari jisim kalsium karbonat yang bertindak balas. Lepas tu baru kita tolak dengan 5, barulah dapat. Jadi untuk eksperimen ni satu markah. Kedekutnya markah dia.
Okey. Baru nampak. Sorry. Saya pun tak nampak ni. Okey. Nampak kat sini. Allah hai. Ni. Allah hai. Kat sini sebenarnya. Asalnya dia guna Allah hai. Dia gunakan kalsium karbonat adalah 5 gram. Okey, bila dah sampai 2.5 gram, maka tindak balas tu dah mendata. Maksudnya dah lengkap. Jadi jisim yang tidak bertindak balas adalah 5.0 gram tolak tolak 2.5 gram. Alahai. Ni bukan dari formula. Sorry. Jadi jawapannya cuma 2.5 gram. Nampak tak kat sini? Okey, dari gerah pun ada sebenarnya. Okey, jadi sebab itulah nampak macam satu markah aja dia bagi, tak payah buat kira-kira mol pun. Okey nah. Jadi kat sini jawapannya adalah 2.50 gram. Okey. Boleh semua dapat jawapan 2.50 tu dari mana? Boleh? Kita dapat daripada graf sebab dia bagi. Tak perasan tadi dia bagi. Sebab kita sebenarnya boleh kira dengan menggunakan mol lah. Tapi saya terkejut tadi. Dia bagi satu markah aja. Kalau nak kira mol ni paling-paling kurang pun 4 ke 5 markah. Sebab kita kena kira jisim yang bertindak balas, tolak, baru dapat jisim yang tak bertindak balas. Tapi oleh kerana dah ada dekat graf ni, kita tolak terus lah. Kita tolak terus. 5 tolak 2.5. Okey. C. Dalam eksperimen ini, kadar tindak balas boleh ditentukan dengan mengukur isi padu gas karbon dioksida dihasilkan pada sela masa. Lukis rajah susunan radas untuk eksperimen ini. Okey, untuk susunan radas ni, okey, sebab kita nak mengumpul isi padu gas karbon dioksida, maka satu teknik yang dipanggil teknik sesaran air. Okey, kita panggil teknik apa dia? Sesaran air. Kita perlu guna teknik ni sebab nak kumpul isi padu gas. Okey, bahan yang bertindak balas tu selalunya kita akan isi dalam kelalang kon. Okey, ni kelalang kon. Nanti awak lukis elok-elok. Saya lukis dekat laptop ni, dia jadi macam ni sikit lah. Okey, dalam ni kita akan masukkan asid hidroklorik. Okey, ada garis putus-putus melambangkan. Ingat nah, kalau untuk larutan mesti ada garis putus-putus. Kita masukkan ketulan kalsium karbonat. Jadi dalam ni awak kena label asid hidroklorik. Okey, hak ketulan ni adalah kalsium karbonat. Okey, dan ada salur kaca yang nak kumpul gas ni akan datang ke tepi ni guna prinsip sesaran air. Ni salur gas lah. Lukisan bagi cantik pada saya punya. Ini dalam komputer laptop. Okey. Okey. Dekat sini ada satu besen. Okey lah. Dekat sini ada satu besen. Okey. Ada besen air. Okey. Dekat ni ada level air ni nanti. Dekat atas ni tempat kita nak kumpul ni, kita letak sama ada silinder penyukat ataupun selalunya dia letakkan biuret. Okay, nah? Letakkan biuret kat sini. Salur yang kumpulkan gas ni. Okay, air masuk dalam ni lah. Biuret. Ni level air dekat atas. Allah, tinggi sangat. Okay, level air dekat atas ni. Okay, kat sini. Tinggi sangat air tu. Nanti awak pandai-pandai buat rendah daripada besen lah. Air tu besen. Okay, ni biuret. Okay, dikumpul kat biuret kat sini. Okay, dikumpul kat situ. Ini dipanggil kadar sesaran air. Dan satu lagi yang penting kat sini adalah ada gabus. Okay, ada gabus. Okay, yang dan dia tersembur keluar macam tu. Okay. Allah, lukis dekat laptop. Okay, jadi yang ni adalah teknik untuk nak mengukur isi padu gas yang terbebas daripada tindak balas. Selain kelalang kon, boleh guna bika tak? Nak tanya, boleh tak awak lukis bika kat sini? Respon. Boleh tak guna bika? Oi, tak ada siapa dah ni. Boleh.
Boleh ke tak boleh tu bunyinya? Tidak boleh jawapannya. Kenapa? Bika kan dia punya mulut bika tu luas, dia tu besar. Mana ada gabus yang boleh digunakan untuk nak tutup bika tu. Jadi tak sesuai lah kalau kita gunakan bika. Jadi kat sini memang nak kata tak ada pilihan lain tu susah juga. Tapi selalunya alat yang sesuai kat sini kita gunakan kelalang kon. Boleh nak gunakan kelalang kon. Sebab mulut dia tu ada gabus yang boleh digunakan untuk nak salurkan produk yang terhasil tu untuk dikumpulkan. Nanti gas akan keluar dekat sini, dia akan tolak lah aras air ni turun. Dia akan tolak aras air ni turun, jadi akan terkumpul dalam burette ni adalah gas. Yang isi padu gas terkumpul dalam burette. Burette kan sudah ada skala, silinder penyukat pun sudah ada skala. Dari situ yang kita tahu isi padu gas terkumpul tu berapa. Okay? Jadi gambar rajah ni saya cuma nak minta pelajar lukis balik bagi cantik itu aja. Tapi konsep dia macam ni. Ada besen, ada burette, ada salur penghantar, datangnya daripada kelalang kon. Dalam kelalang kon adalah bahan yang bertindak balas. Okey. Boleh lukis Okey. Eksperimen diulang pada suhu 40. Terlupa tadi nak tengok. Eksperimen asal dia buat pada suhu berapa? Eksperimen asal dia buat pada suhu 30. Okey, maksudnya dia tinggikan suhu. Maka bila tinggikan suhu, kadar tindak balas lebih cepat ataupun lebih perlahan? Tinggikan suhu, tingkatkan suhu. Kadar tindak balas bertambah ke rendah? Rendah. Rendah. Lagi panas lagi rendah. Contohnya kalau kita larutkan gula dalam air, pada suhu tinggi ke suhu rendah gula lebih cepat larut? Tinggi. Suhu tinggi. Maka kat sini pun samalah konsep dia. Bila guna suhu yang lebih tinggi iaitu 40 darjah Celsius, maka kadar tindak balas dia adalah lebih tinggilah. Dan bila lebih tinggi, maksudnya masa untuk tindak balas tu lengkap, lebih cepat ke lebih lambat? Masa lebih cepat ke lebih lambat? Sorang-sorang jawab. Masa yang diambil untuk tindak balas tu lengkap, cepat ke lambat? Kita tengok siapa yang ada dalam ni. Aida ada, Amar. Amar dah masuk Amar? Amar sat lagi Amar, pukul 10 Amar. Luqman, Nur Ayuni, Muslim. Salah sebut Igu. Rajin sangat ni. Tak dah pukul 10 lagi. Sat lagi Amar, sat lagi Amar. Keluar. Tak apa. Tak salah. Okey. Jadi Nur Ayuni, Siti Muslihah. Okey. Mana? Lagi cepat ke lagi lambat? Cepat. Lebih cepat. Maka lengkung ni kan paksi untuk masa. Kalau tadi dia mula mendata pada waktu kawasan ni, T tadi kan. Jadi bila kita dah guna suhu yang lebih tinggi, maka dia akan mula mendata lagi awal. Macam tu. Dia awal-awal lagi dah mendata. Kalau tadi dekat kawasan sini, T yang dia mula mendata. Tapi bila kita dah guna suhu yang lebih tinggi, lebih awal dia mendata. Jadi kita tarik lengkung yang sama, lebih kurang sama, cuma masa yang diambil untuk mendata tu lebih cepat. Dan akhirnya kita sambung dekat level mendata yang sama. Macam tu. Boleh nak? Garis kat bawah ni tak payah ni. Kita tarik je tadi. Okey ya. Dia mendata pada isi padu yang sama. Pada jisim kalsium karbonat yang sama. Sebab banyak tu juga dia guna suhu 30 ke, dia guna suhu 40 ke. Okey. Jisim kalsium karbonat yang digunakan yang bertindak balas lengkap tetap sama. Okey. Kita guna air panas ke, guna air sejuk ke, kita larutkan 100 gram gula. Okey, dia cuma cepat atau lambat. Jisim gula tu tak tambah sebab kita guna memang tetap 100 gram. Okey. Yang kedua, berdasarkan jawapan anda D1 D1, terangkan bagaimana suhu mempengaruhi. Ni awak kena garis. Bagaimana bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi kat sini adalah awak kena ambil pertama perkataan suhu, yang kedua adalah kadar tindak balas.
Ataupun dengan kata lain, soalan ni sebenarnya dia nak minta awak nyatakan hubungan. Hubungan di antara suhu dan juga kadar tindak balas. Jadi apa hubungan dia? Okey, kalau kita tengok kat sini, suhu tadi 30, yang kedua 40. Jadi kita boleh katakan kat sini adalah kita tulis ni, hak ni lagi cantik kot. Tulis ni. Kita add text. Ni lagi cantik. Okey, jadi kita boleh nampak kat sini bila suhu lebih tinggi, okey, masa yang diambil lebih cepat. Masa tu sebenarnya adalah memberi gambaran kepada kadar tindak balas. Jadi jawapan dia adalah semakin tinggi suhu asid hidroklorik semakin tinggi kadar tindak balasnya dengan kalsium tak muat pula dah. Dengan kalsium karbonat. Selesai. Jadi hubungan dia bagaimana mempengaruhi? Semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin tinggi kadar tindak balasnya dengan kalsium karbonat. Siapa masuk? Danish Virus. Danish Virus ni Danish Jalil ke Danish Iskandar lah? Iskandar. Danish Iskandar. Okey. Semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin tinggi kadar tindak balasnya dengan kalsium karbonat. Cikgu, kalau nak tukar, kita nak cerita tentang suhu tu semakin rendah. Boleh? Tak ada masalah. Semakin rendah suhu asid hidroklorik, semakin rendah kadar tindak balasnya dengan kalsium karbonat. Ayat terbalik pun tak apa, tapi kena dua-dua terbalik lah. Sebab dia masih lagi. Dia nak tengok kat sini adalah hubungan sebenarnya. Dekat soalan ni dia nak tengok hubungan. Jadi macam mana? Okey. Mungkin hak last untuk hari ni sebab pukul 10 kelas 4C dah masuk dah tak. Sebab saya minta maaf sangat-sangat 4A sebab tadi memang terlepas sebab saya relief kelas tadi tu. Okey. Selain daripada suhu, nyatakan satu faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ni. Okey, maksudnya kita recall balik pengetahuan kita, apakah faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas? Tapi kita kena sesuaikan dengan eksperimen ni. Apa dia? Contohnya. Maksudnya suhu tu kita kekalkan, tapi kita nak ubah kadar tindak balas tu supaya jadi makin bertambah. Maksudnya makin cepat juga. Apa yang kita boleh adjust kat sini? Kita boleh tingkatkan, okey, kita boleh adjust kepekatan asid hidroklorik. Macam mana tu? Kita boleh tingkatkan kepekatan dia. Sebab asid lagi pekat, lagi kuat menghakis. Itu fahaman kita lah. Kepekatan asid lagi pekat, lagi kuat menghakis. Maksudnya lagi pekat asid, lagi tinggi kadar tindak balasnya. Okey, ni salah satu. Yang kedua, kita boleh gunakan saiz kalsium karbonat. Saiz kalsium karbonat. Kenapa? Kalsium karbonat yang lagi kecil, lagi tinggi. Kristina baru masuk. Okey, lagi kecil kalsium karbonat, lagi tinggi kadar tindak balasnya. Itu serbuk. Kalau kita gunakan serbuk kalsium karbonat, lebih cepat dia bertindak balas. Okey, ada lagi tak hak lain? Rasa-rasanya. Jadi maksudnya kalau tercampur dua jawapan kat sini dan satu faktor yang dia dah bagi dekat soalan iaitu faktor suhu. So kita dah ada 3 faktor kat sini. Suhu, kepekatan, saiz bahan. Untuk faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada berapa semuanya? Siapa boleh bagi tahu? Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada berapa semuanya? Bagi tahu. Ada berapa? No respon .
kita ada kepekatan, kita ada saiz, kita ada suhu, kita ada mangkin. Cuma mangkin kat sini mungkin kita tak biasa nak pakai mangkin apa untuk nak meningkatkan kadar tindak balas kat sini. Okey, dan untuk tindak balas ni pun sebenarnya tak sesuai guna mangkin. Okey, cuma saya sajalah nak test pelajar faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tu. Okey. Okey, selesai. Okey dah. So untuk kelas 4A kita akan selesai kat sini dahulu. Jadi insya-Allah lah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Insya-Allah yang saya kita buat sesi hari ni pun saya akan send balik dalam bentuk video. Okey, jadi yang baru masuk tu minta maaf banyak-banyak. Saya terlepas pandang tadi tu, bukan terlepas pandang juga sebab saya diberi waktu relief pada waktu 3.4. Jadi dalam sedar tak sedar tengok rupanya saya ada kelas dengan ni. Mungkin Cikgu Tai tak perasan kot kelas kita ada kelas pukul sekian-sekian ni. Okey. Jadi ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada Cikgu. Ya, okey, insya-Allah. Jadi harap-harap sangatlah kalau ada masalah tanyalah. Okey, tanya, jangan segan. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4C duk menunggu pula. Salam. Okay. Toro penting oh, toro dia.